اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insyaAllah kita masuk pembicaraan bab puasa. Jadi pembicaraan hak sifat 20 tu kita tangguh sementara. Jadi kita masuk pembicaraan bab puasa. Kalau hak Jawi, kita masuk muka surat 33. Kalau hak Rumi muka surat 169. 169 mula daripada atas sekali. Kalau hak Jawi muka surat 33 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara, 4 syarat. Pertamanya Islam, keduanya baligh, ketiganya akil, keempatnya kuasa atas puasa. Jadi kita masuk terus kepada syarat wajib puasa. Adapun hak tajuk pembicaraan sebelum tu, kalau hak Jawi ni muka surat 32, kalau hak Rumi muka surat 168 ni, dia pembicaraan berkaitan dengan permulaan puasa tu. Yang mana kita wajib berpuasa ni dengan salah satu daripada 9 sebab. Sebab yang pertamanya melihat anak bulan. Tu. Kemudian dia ada cerita pula hak berkaitan dengan hisab. Di pembicaraan di awal tu kita tak baca lah waktunya. Sebab sekarang ni boleh dikatakan kita walaupun ada ru'yah tengok anak bulan, tapi di tempat kita Malaysia ni dia lebih kepada hisab. Dia ru'yah tengok anak bulan ni, kalau kita kira gak ambil sunnah sahaja. Tapi penatapan 1 Ramadan, penatapan 1 Syawal lebih kepada hisab, lebih kepada palak. Yang mana jumhur keempat-empat mazhab, mereka tidak menerima penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal dengan hisab, dengan palak. Mereka hanya menerima ru'yah sahaja. Nampak anak bulan Ramadan, mula berpuasa. Nampak anak bulan Syawal, raya. Cuma di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kemudian, mereka memilih bahawa diterima hak berkaitan dengan hisab penentuan 1 Ramadan dan penentuan 1 Syawal. Sebab tu kalau kita balik kepada fiqh Islami wa adillatuh, memang keempat-empat mazhab imam-imam dan jumhur tidak menerima hisab. Mereka hanya menerima ru'yah sahaja. Tapi ulama-ulama mutakhirin menerima hisab. Contohnya pandangan Syekh Ramli menerima hisab.
pandangan Imam Nawawi dalam kitab Raudah menerima hisab palak. Tapi pandangan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan pandangan Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah tidak menerima hisab, tidak menerima palak penentuan Ramadan Syawal dengan perkiraan. Tapi sekarang ni orang terima pandangan ulama mutakhirin, ulama kemudian mereka terima hisab palak. Sebab penentuan satu Ramadan, satu Syawal dengan hisab dengan palak ni boleh dikatakan tepatlah. Boleh dikatakan tepat. Sebagaimana kita sendiri menentukan waktu solat pun sama juga dengan perkiraan belaka tu. Perkiraan ilmu palak belaka tu. Hak penentuan waktu solat 5 waktu kita tu. Dengan ilmu palak. Bukan dengan kita tengok hak sunnah asal. Tengok sunnah asalnya subuh tengok fajar sidik. Zuhur asar tengok bayang. Kita dah reti dah waktunya. Nak tahu waktu solat 5 waktunya tengok kepada takwim. Takwim tu dia perkiraan dengan ilmu palak lah tu. Sebab itulah kalau nak timbul bab bid'ah di antaranya penentuan waktu solat, penentuan Ramadan dan Syawal, bid'ah lah tu. Tak ada semua tu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi elok-elok je kita pakai. Nak tahu masa waktu solat tengok takwim, bukan kita tengok bayang kalau zuhur dengan asar. Itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Jadi mudah kita. Yang mana penentuan waktu solat pun dengan kaedah-kaedah yang terkini boleh dikatakan hampir tepat. Kalau kita bertanya dengan mereka yang berkaitan dalam ilmu palak ni, mereka kadang-kadang ketepatan waktu solat ni mereka boleh kata 99.9% tepat. Kata 100% lah selalunya. Mana mereka dia ada kaedah-kaedah rejak mujayyab dan apa semua, ada kaedah-kaedah dia. Yang mana mereka boleh memastikan bahawa waktu solat masuk dan habis itu boleh katakan tepat. Adapun kaedah-kaedah terdahulu, ketepatan tu agak kurang sedikit lah. Dia begini, contoh kita kata, dahulu kita nak menentukan arah kiblat pakai kompas. Kompas orang dahulu dengan kompas orang sekarang ni, boleh dikatakan sekarang ni lagi tepat nak banding dengan hak dulu-dulu. Dia yalah dengan apa bertambah canggih apa semua tu. Dulu pakai kompas juga. Apabila periksa kompas sekarang, sengit molek-molek ada. Dia ginilah contoh kita kata bandingnya. Kita timbang. Dulu pakai dacing timbang. Dululah, sekarang ni tak ada dah dacing, tak ada pakai dah. Dulu orang pakai dacing. Kalau sekarang dacing tu masih lagi ada, mungkin adalah tutup bomo nak barang lama. Kadang-kadang tutup bomo nak barang lama, di antara barang lama dacing tu lah. Sekarang tak pakai dah. Jadi masa dacing tu dia dia bubuh batu tu kan, dia tengok tu dia timbang tu kan lalak tu. Tepat molek ke tak tu? Kita nak tengok pun tak sempat. Tapi tepat ke tak? Akhirnya bertambah moden hak jenis nimbang. Tapi jarungnya masih lagi ni nombor 1 kilo. Kita tak dah tengok molek lagi dia akak dah. Sekarang ni hak digital. Hak digital tu kalau kita kata kok keluar 0.000, tu baru. Cuba kita ambil hak kita timbang ikut penimbang tu 1 kilo. Cuba kita pergi timbang hak digital. Boleh tak 0.00? Boleh tak 0.00? Sebab tu dulu orang ni cerita orang menega lah. Orang menega ikan, dia beli setong tu kita kata 20 kilo. Dia jual tak dapat 20 kilo sebab dia pakai jarum lah ni, dia mesti kena takkan nak tepat. Itu kau ikan
Tukar nak ambil orang kecil sikit, besar sikit kan. Tetap dia nak kurang tak boleh. Akhirnya terlebih sokmo. Siapa tanya jual, bukan jual 20 kilo, dia kata 19 kilo je boleh jual sudah. Ada lebih sokmo. Di sekarang ni dia pakai digital. Keluar digital, keluar harga. Mana kalau kata sekilo lebih, harga pun sekilo lebih lah. Barulah dia nega jadi tak uri. Kan dulu kan dia nak kurang tak boleh timbangan ni. Jadi ada lebih semua. Dan nak cari ketepatan payah. Dengan digital lagi tepat. Ini kita samalah. Jadi dengan kompas baru lagi tepat. Jadi dengan sistem baru ni untuk penentuan waktu solat ni lebih tepat nak banding dahulu dengan ilmu palak dia. Sebab tu timbul berkaitan dengan imsak. 10 minit imsak kan. Dia dahulu ketepatan waktu solat ni begitulah, dia akan ada basi. Mana dia kira dengan kiraan dia, tarik benang ke apa kiraan dia bolehlah bubuh subuh ni 5.40. Tapi 5.40 ni dia pun kiraannya tak tepat tu, akhirnya dia pun tulis contoh 5.45. Dia orang panggil apa? Dia pelebih, dia basi. Jadi untuk puasa dia undur 10 minit, awak berhenti awal-awal. Sebab dia waktu subuh tu dia basi dah. Mana? Dia kiraan dia 5.40. Tapi 5.40 pun mungkin tak tepat, dia pun boleh 5.40. Contoh ni. Tapi sekarang ni dia kata boleh katakan memang tepat. Waktu dia buh tu memang tepat. Tapi kenapa masih lagi ada imsak? Imsak untuk kita berhati-hati. Tapi dahulu imsak memang ada tujuan. Sebab timbul dahulu berkaitan dengan imsak ni. Dia kata kenapa kita nak imsak? Kita berhenti makan sahur dengan masuk waktu subuh. Hak tu hak Nabi wayak kita. Bukan dengan imsak. Dengan masuk waktu subuh. Keluar Fajar Siddiq, berhentilah makan. Bukan ada imsak 10 minit. Sekarang ni kalau nak pakai hak asal, jangan tengok takwim kepunyaan orang. Kita tengok Fajar Siddiq lah. Tak pandai. Lepas tu saya tengok takwim. Dan kalau takwim tu kata awak kena berhenti dulu 10 minit sebelum masuk subuh, awak kena pakai hak dia kata. Dia hak Nabi tak ada imsak 10 minit. Awak pakai tengok Fajar Siddiq, bukan tengok takwim orang. Dia tengok takwim kepunyaan orang. Tuan punya takwim suruh berhenti 10 minit sebelum masuk tu subuh. Dia tak mau pakai hak 10 minit tu. Dia nak pakai hak subuh. Sebab dia kata pada masa Nabi tak ada suruh berhenti 10 minit. Kalau nak pakai hak asal, dia tengok Fajar Siddiq. Bukan tengok takwim kepunyaan orang buat. Memang dahulu tu dia ada imsak, ada tujuan dia. Kalau sekarang ni, ini mengikut mereka lah. Mereka mengatakan bahawa ketepatan tu boleh katakan tepatlah, dia kata. Contoh, ilmu palak sekarang. Ketepatan gerhana. Bila mula gerhana? Dia boleh letak dengan minit, dengan saat dengan apa. Dia boleh letak bila mula gerhana dan bila hilang gerhana. Dia boleh letak dengan minit, dengan saat apa semua. Dan kita tengok sampai masa berlaku memang tepat. Ni ketepatan ilmu mereka. Jadi sebab itulah ulama terkemudian ni dia terima penentuan satu Ramadan dengan satu Syawal dengan hisab. Walaupun ulama-ulama terdahulu keempat-empat mazhab memang tidak menerima hisab. Mesti kena ru'yah, tengok anak bulan semata-mata. Dia boleh tengok ru'yah, kita memang ada ru'yah. Tapi dia tengok anak bulan, lepas tu dia pun umum bila kau satu Ramadan, bila kau satu Syawal. Dia tidak mengatakan bahawa nampak anak bulan ataupun tak nampak anak bulan. Dia tak cerita tu. Dia tak cerita. Dia kalau tengok anak bulan hak asal, ni tengok dalam kitab kita ni, satu dengan sebab melihat sehari bulan Ramadan, satu bulan. Yang kedua dengan sebab sempurna bilangan Syaban 30 hari pada waktu tebal awan. Hanya asal. Hak Nabi kata, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi
fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Berpuasalah kamu bila kamu nampak anak bulan Ramadan, dan rayalah kamu apabila kamu nampak anak bulan Syawal. Apabila keadaan waktu tu awannya tebal, tak nampak anak bulan Ramadan, fa aqmilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka hendaklah kamu mencukupkan Sya'ban 30 hari. Dia kata asalnya. Kalau tengok anak bulan tak nampak, cukupkan Sya'ban 30 hari. Untuk menentukan Syawal pula, tengok anak bulan Syawal tak nampak, cukupkan Ramadan 30 hari. Itu asal dia. Tapi tempat kita tidak. Cuma tahun ni Sya'bannya 30 hari, Ramadannya 29 hari. Tahun lepas Sya'ban 29 hari juga, Ramadan 29 hari. Dia satu Ramadan mengikut hisab, mengikut palak, jatuh hari Khamis. Ya, satu Ramadan hari Khamis. 17 hari bulan 5 dah. 17 bulan 5, satu Ramadan hari Khamis. Dia tengok anak bulan petang Selasa. Petang 29 Sya'ban. Kalau tak nampak, mesti kena cukup 30 Sya'ban. Hari Khamis, hari Rabu 30. Hari Khamis satu Ramadan. Tapi dia tak kira gitu sebenarnya. Walaupun dia tengok anak bulan petang Selasa, petang 29 Sya'ban, dia akan umum satu Ramadannya adalah jatuh hari Khamis, 17 hari bulan 5. Gitu je. Sebab ni Pak Iski nak cerita sebab dia kebetulan tahun ni Sya'ban 30. Kita tengok Ramadan 29. Ramadan 29. 29 Ramadan tu jatuh hari Khamis. Satu Syawal jatuh hari Jumaat, 15 hari bulan 6. Kena kira dah raya walaupun tak puasa lagi pun. Kira raya dah. Satu Syawal kira dah. Kira satu Syawal nak raya. Tak mau raya. Nak raya. Jadi satu Syawal hari Jumaat, 15 hari bulan 6. Jadi 29 Ramadan adalah petang hari Khamis. Maka hari Khamis dia tengok anak bulan. Dia akan tengok 29 Ramadan, anak bulan. Dia tengok anak bulan, kalaulah nampak, maka esoknya satu Ramadan, satu Syawal. Kalau tak nampak, esok kena 30 Ramadan, hari Sabtu barulah satu Syawal. Dia tengok petang 29 Ramadan, petang Khamis, dia umum saja. Esok 15 hari bulan 6, satu Syawal. Dia umum gitu je. Maknanya dia lebih kepada hisab sebenarnya. Jadi ru'yah tu ambil syarat, ambil sunnah saja. Tapi cuma hak satu Ramadan tak jelas lah sebab dia akan tengok anak bulan Ramadan petang Selasa 29 Sya'ban. Kalau tak nampak memang kena cukup 30 hari. Tetapi kalau hisab dia Sya'ban hanya 29, dia akan umur esok juga satu Ramadan. Tapi dah palak dia tahun ni Sya'ban 30 hari. Dia tengok petang 29, petang Selasa, dia akan umum malam tu Ramadan jatuh 17 hari bulan, hari Khamis. Mana esok, belum lagi esok baru 30 Sya'ban, hari Abu. Gitu je. Mana kalau kata bab puasa, bab raya, contoh bab raya lah. Jadi orang nak buat tapir-tapir tu tak susah lah. Sebab tahu dah bila satu Ramadan, bila satu Syawal. Sebab mereka memang lebih kepada palak daripada ru'yah, walaupun dia ru'yah sekalipun. Cuma dalam kitab Datuk Sibiang kita ni comel, didatangkan pandangan Syekh Ramli yang membenarkan ni hisab, membenarkan palak. Itu hak berkaitan dengan permulaan kewajipan puasa Ramadan. Jadi kita ni menggunakan palak bukan hanya penentuan satu Ramadan, satu Syawal. Hak tiap-tiap hari kitanya, hak penentuan waktu solat 5 waktu memang kita pakai perkiraan ilmu palak lah, turut sebagaimana hak dalam takwim. Kemudian kalau kata Ramadan hanya 29 hari,
Nabi SAW puasa 9 tahun, 9 kali. Sebab kefarduan puasa jatuh pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang pertama berhijrah ke Madinah, belum lagi difardukan puasa tahun yang kedua. Jadi Nabi SAW sempat berpuasa 9 kali, 9 tahun. 9 kali 9 tahun Nabi berpuasa, hanya 1 tahun sahaja 30 hari. 8 tahun laginya, 8 kali laginya Ramadan 29 hari. Jadi tak pelik lah kalau Ramadan 29 hari. Kita Malaysia nya dahulu, zaman-zaman dahulu, dia memang pakar ru'yah semata-mata. Kadang-kadang dengan Thailand tu tekah. Thailand raya dah, dia tak raya lagi. Tekah. Thailand puasa dah, tak puasa lagi. Malam petang tu, malam raya, kita boleh tengok sendiri anak bulan Syawal. Malam raya kita, Thailand raya dah. Malam raya kita tu, anak bulan tak payah kata kopong-kopong, nampak dah. Kita kata ni, malam 1 Syawal ke, 2 Syawal ke, 3 Syawal ni. Hak dulu. Hak dia pakai ru'yah semata-mata, tak pakai balok. Tapi yang pelik masa saya duduk di Thailand dahulu, nampak anak bulan Ramadan di Thailand. Di Malaysia, berapa bukit dia naik. Terengganu saja berbutir bukit dia naik. Dengan bukit Keluang, bukit besar tak, mana lagi naik. Hak Terengganu kita saja ni. Satu Malaysia dia naik. Dengan Sabah, dengan Sarawak. Berapa butir bukit dia naik. Tak nampak anak bulan Ramadan. Apa tak nampak? Sebab, ialah nak anak orang ni. Kalau pok dia kita tambah. Pok dia tambah. Lepas tu nak anak. Pok mana nak beri anak kita? Kalau pok bulan tu tambah, nak tengok anak bulan. Pok mana beri tengok? Tak boleh tengok lah muka tambah pok. Lepas tu nak itar teropong juga ke anak. Tak akan nampak anak. Jadi dulu dia memang pakai ru'yah, tak pakai hisab. Jadi tekah semua. Masa saya duduk ngaji Thailand tu lah. Jadi Thailand raya dah. Kita Malaysia dah lagi. Tapi sekarang ni boleh katakan sama lah. Sebab kita Malaysia memang walaupun ru'yah sekalipun, tengok anak bulan sekalipun, sebenarnya lebih kepada palok. Lebih pada hisab. Kerana keluar tukang umum tu, kita boleh umum dulu daripada dia. Hak tukang umum tu lah. Hak tukang rakyat. Benda penyimpan mohon raja-raja. Kalau hak penyimpan mohon raja-raja hak dahulu. Dengar suara cang dah. Hak dahulu. Hak arwah. Hak sekarang ni jadi dok benda suara tu jadi dok masuk. Kalau dulu dengar je suara tu lapar lah. Lapar. Kena puasa. Lapar. Dengar je suara dia. Suka lah. Boleh raya. Ni. Suara dia. Kena molek dengan pengumuman. Dulu. Kan lama kan dulu. Dulu. Ni jadi orang lain dah ni. Di mana lebih kepada palak lah, lebih pada hisab. Jadi kitab dia tu Sebiang ni didatangkan pandangan Syekh Ramli bahawa hisab tu diterima pakah. Ini di kalangan ulama-ulama mutakhirin. Pandangan Ibnu Hajar dan kitab Tuhfah memang tidak diterima hisab. Semata-mata ru'yah. Nampak anak bulan Ramadan, puasa. Tak nampak, cukupkan 30 Syakban. Kemudian tengok pula anak bulan Syawal. Tak nampak, cukupkan 30 Ramadan, barulah 1 Syawal. Ni. Kalau kira hak asal. Itu hak berkaitan dengan permulaan puasa. Jadi kita masuk kepada syarat dia lalulah. Kebetulan kita ni ada 3 kali lagi lah. 3 kali barulah masuk bulan Ramadan. Dan 3 kali. Maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara. Ni syarat wajib. Pertamanya Islam, keduanya baligh. Baligh ni kalau tengok ke Umi tu, ejaan Umi tu baligh, jadi bahasa Melayu tu. Kalau tengok hak Jawi tu, baligh itu isim fa'il, bahasa Arab baligh ni. Ketiga, tengok Rumi ditulis warna yang ketiga tu. Warna pula. Aqil. Tapi dia je gitu. Nak je warna. Dia baligh, aqil, sama je tu isi fa'il belaka. Bahasa Arab. Baligh
orang yang sampai umur. Aqil, orang yang berakal. Itu terjemah Melayu. Tapi baligh bahasa Arab ni, bahasa Melayu pun sama bro. Jadi baligh juga bahasa Melayu kita baligh. Di bahasa Arab, baligh, orang yang sampai umur. Aqil, orang yang berakal. Tapi akil dia tak nak eja tu, dia buat cotek warna sebelum A tu nak baca. Dia cotek atas, cotek sebelum A tu. Dia patutnya A dia otik tau. A besar se, A kecil se tau. Akil. Dari bahasa Arab. Tapi baligh tak apalah, dia jadi bahasa Melayu kita pun sama juga. Jadi baligh, orang yang sampai umur. Yang ketiga aqil, orang yang berakal. Yang keempatnya kuasa atas puasa. Kita baca sikit lagi. Bermula syarat sahnya, syarat sah puasa itu 4 perkara pula. Dia 4 perkara pula. Kalau kira, kalau kita ngaji bukan pula lah. Pula dengan makna juga. Dia pula ni benda yang sama tapi berulang. Juga benda lain-lain tapi ada tempat dia serupa. Mana? Pula, dia bahasa Arab, pula ke juga ke, Arabnya aidan, tu bahasa Arab. Tapi terjemah Melayu kita, pula lain, juga lain. Pula ni mana? Mari pula. Mana apa tu? Mari berulang lah. Mari dah sekali makan. Lepas tu dia mari pula makan sekali lagi. Atau panggil mari pula. Kalau kata mari juga, bukan mari berulang. Dia serupa lah mari, dia mari retek. Makna apa? Serupa, sama-sama mari. Tapi bukan dia mari berulang. Kalau kata mari pula, mari kali kedua. Kalau kata mari juga, bukan mari kedua, tapi sama betul pakat mari belaka. Tu mari juga. Jadi sini ni pula dengan mana juga. Sebab syarat wajib 4. Syarat sah 4 juga. Faham tak? Mana sama-sama 4. Tapi bukan berulang ni. Sebab syarat wajib lain, syarat sah lain. Kata 4 perkara pula ni, bukan pula berulang. Pula dengan makna juga. Mana kalau syarat wajib 4, syarat sah pun 4 juga. Sama bilangan betul 4. Tapi syaratnya lain-lain. Mana syarat sah hak 4 ni? Pertamanya Islam. Keduanya akil, berakal. Ketiganya suci daripada haid dan nifas. Keempatnya waktu yang menerima bagi puasa. Waktu yang menerima bagi puasa ni, mana kita kata kok, bukan hari-hari yang diharamkan puasa. Jadi kita balik semula. Syarat wajib ada 4, syarat sah ada 4. Syarat wajib dengan syarat sahnya huraiannya berbeza. Tapi di antara syarat wajib dengan syarat sah tu ada 2 syarat yang sama-sama ada pada syarat wajib dan pada syarat sah. Mana? Islam syarat wajib yang pertama. Islam juga syarat sah yang pertama. Berakal syarat wajib yang ketiga. Berakal syarat sah yang kedua. Tengok, dia ada 2 syarat yang sama. Tapi pengertiannya tak sama. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Kita perkiraannya syarat wajib terlebih dahulu. Cukup syarat wajib, maka berkewajipanlah puasa. Kemudian, apabila berkewajipan puasa, kita pun berpuasa mesti kena mencukupkan syarat sah. Kita cukup syarat wajib, maka berkewajipanlah kita puasa. Kita pun puasa. Apabila kita puasa, kita kena pastikan syarat sah puasa kita cukup. Barulah puasa kita sah. Itu beza antara syarat wajib dengan syarat sah. Satu lagi dia panggil syarat qabul. Syarat puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat qabul ni pergi kepada ilmu tasawuf. Syarat wajib untuk menentukan kita wajib ke tak. Macam dalam kitab kita ni bab solat, dia ada syarat wajib solat, dia ada syarat sah solat. Jadi perbicaraan mula-mulanya cukup tak syarat wajib. Mana syarat wajib solat? Islam, baligh, berakal,
suci haid dan nifas. Cukup syarat wajib ni, maka wajiblah solat. Bila wajib solat, kena mencukupkan syarat sah pula. Suci daripada hadas, suci daripada najis, menutup aurah, menghadap kiblat. Kena mencukupkan syarat sah ni pula. Sebab apa? Sebab kita berkewajipan solat kerana syarat wajibnya cukup. Tiba-tiba dalam keadaan tertentu, syarat wajib cukup. Kita orang Islam tetap dah. Orang balik tetap dah. Dua ni memang dah. Tetap. Berakal. Akal kita molek. Orang lelaki pula selaginya, tetapnya suci dia haid dan nifas. Tetap dah orang lelaki ni. Kadang-kadang nama haid. Jadi, Islam tetap dah syarat wajib solat Balik. Balik dan kita siapa umur tak akan jadi budak semula. Tetap dah. Satu je orang lelaki ni. Syarat wajib dia. Berakal. Mana selagi berakal, selagi itulah wajib solat. Bila tak wajib solat ni, umpamanya gila, walah gugur je pang solat. Tiba-tiba kita ni cukup syarat wajib. Berakal kitanya. Kita tak mampu menyempurnakan syarat sah. Untuk mengangkat ada kecil, ada besar. Tak ada orang tolong wudukkan kita terlantar. Untuk menyucikan daripada najis. Tidak ada orang tolong kita sebab kita terlantar. Tidak gugur kewajipan solat sebab syarat wajib masih lagi cukup. Lepas tu syarat sah tak cukup ni di luar kemampuan. Bukan kita sengaja tak ambil semayang. Kita bukan sengaja tak mensucikan haji. Kita tak boleh buat apa, kita terlantar. Kalau tak ada orang nak layang, tak ada orang nak tolong kita, tak gugur kewajipan solat kita kerana syarat sah tak mampu disempurnakan. Tetap wajib solat, tapi oleh kerana syarat sah tidak cukup, solat tu kena ulang kembali. Kenapa solat kena ulang kembali? Sebab syarat sah tidak cukup. Kalau syarat sah tidak cukup, kenapa awak solat? Sebab syarat wajibnya cukup. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Tidak cukup syarat sah, tidak menggugurkan kewajipan solat. Menggugurkan kewajipan solat jikalau tidak cukup syarat wajib. Syarat wajib kan 4 kan? Islam, balik, berakal, suci junipah. Mana tak wajibnya? Orang kafir tak wajib. Kanak-kanak tak wajib. Orang gila tak wajib. Orang haid tak wajib. Orang nipah tak wajib. Bukan orang tak ada air semayang. Bukan orang berserta dengan najis yang tak ada orang tolong sucikan. Itu kekal kewajipan. Sebab apa? Sebab itu syarat sah, bukan syarat wajib. Yang menggugurkan kewajipan solat apabila syarat wajib tidak cukup. Bila syarat sah tidak cukup, di luar kemampuan, tidak menggugurkan kewajipan solat kita, selagi syarat wajib cukup, mana apa? Atas batang tubuh kita, kekal kewajipan solat, selagi syarat wajib cukup. Bila syarat wajib cukup, kita mesti menyempurnakan syarat sah. Hak tadi tu di luar kemampuan kita, macam kita terlantar, tak ada orang nak tolong, tu bab kelemahan kita lah. Maka syarat tak ambil salah lah kitanya. Kita bukan sengaja solat tanpa suci daripada hadas. Kita bukan sengaja solat berserta dengan najis. Tapi tidak ada orang yang nak mengangkat hadas kita, nak menyuci najis yang ada di kita. Maka tak ada salah lah kitanya. Itu beza syarat wajib kemudian dengan syarat sah. Apabila kita berkewajipan, kita pun nak puasa, kita wajib mencukupkan syarat sah. Maka sahlah puasa kita. Syarat sah cukup, sah puasa kita. Syarat sah semayang cukup, sahlah semayang kita. Syarat sah haji cukup, sahlah haji kita. Tuan terima ke tak? Ni balik kepada ilmu tasawuf. Ikhlas ke tak? Tu bab lain. Tu syarat qabul tu dalam ilmu tasawuf. Syarat qabul dalam ilmu tasawuf. Tiba-tiba puasanya tak ikhlas. Semayangnya tak ikhlas. Pergi Mekahnya tak ikhlas. Berapa pergi Mekah? Bosan Orang duk tanya semacam. Bila lagi nak pergi Mekah? Tua-tua dah. Orangnya senang lenang. Mekahnya tak pergi lagi. Bosan orang duk nanya. Ataupun bosan orang duk panggil ayah haji. Ayah haji dia panggil kawan tu. Dah orang tua, dah ada ayah haji apa lagi? Lagi tak pergi Mekah lagi. Dah dia tua. Orang senang. Memanglah ayah haji dah. Tak nak pergi Mekah lagi umur setara tu. Bukan orang susah. Jadi dia kata orang duk tanya sokmo, orang duk salah panggil haji sokmo, malu kat orang pergi Mekah dia pergi Mekah kena orang. Tapi syarat-syarat rukun cukup, maka sah haji dia. Sah haji dia. Sebab pekah disempurna, sah haji dia. Tapi ada pahala ke tak?
tuan terima ke tak? Dah kenapa pergi Mekah? Tu balik pada ilmu tasawuf. Dia panggil syarat qabul. Jadi kalau kira ada 3 lah. Syarat wajib, syarat sah, syarat qabul. Syarat wajib dan syarat sah dalam ilmu fiqh. Syarat qabul dalam ilmu tasawuf. Tapi kita dalam kitab fiqh ni tak ceritalah bab syarat qabul tu. Bab keikhlasan tu dalam ilmu tasawuf. Mana kalau kita puasa cukup syarat dia, maka sah dah lah. Tak kena qada dah. Lepas tu pahala. Pahala cerita lain pula. Macam contoh. Biasa sangat-sangat lah orang tanya. Macam mana orang yang puasa sangat-sangat tapi semayang nyedok. Biasa dok orang tanya gitu. Dan biasa jumpa dok orang pasal ni. Oh, puasa rajin daripada orang lain lagi. Tapi semayang nyedok. Macam mana puasa dia? Tengoklah. Ada dok syarat sah puasa bersembahyang? Ada? Tak ada. Tak ada sah lah puasa. Lepas tu macam mana pula semayang tak ada tiang agama? Bila tak ada tiang agama, pahala puasa nak buat di mana? Tu cerita bab pahala. Cerita bab pahala. Nak cerita sah ke tak sah, tengok syarat sah ada tak? Syarat sah puasa bersembahyang ada? Tak. Mana puasa dia sah, tak kena qada kembali. Tapi pahalanya ada, kita letaklah adalah pahala. Tapi pahala nak ubur di mana? Tiang agama tak ada. Solat. Tapi kalau dia bertaubat kemudian dia bersembahyang, pahala hak lama, hak tergantung tu tercatatlah sebab ada tiang dah. Sebab tu orang yang puasa tapi tidak solat, kita jangan duk konsep bab puasa dia tu. Kita tegur bab tak solat dia tu. Tak nak. Jangan kita jadi tukang ngasuk pula. Mu nak payah puasa lah. Mayang budak. Mu puasa buat benda? Dia kata gitu. Bab puasa dia syarat wajib cukup, maka dia berkewajipan puasa. Syarat sah puasa dia cukup, maka puasa dia sah. Dia tak kena qada dah. Apa jangan konsep bab puasa dia. Kalau kita kata, mu nak payah puasa lah. Sebab mu tak semayang. Dia pun tak puasa. Sampai masa masuk raya pula, zakat fitrah pula. Dah mu puasa ke tak? Tak. Dah bayar zakat fitrah buat benda. Jadi pula gitu pula kan. Mulasanya tak semayang, dia puasa, dia bayar zakat fitrah. Mu puasa buat benda, mu tak semayang. Puasa-puasa lah mu, dia pun tak puasa. Bila tak puasa, zakat fitrah bayar benda zakat fitrah, mu puasa pun tak. Lagi sampai di pada mahsyar, kenapa kamu tidak solat? Bagian-bagian alasan dia, parut dia tak lepas. Kenapa kamu tak puasa? Sebab sianu-sianu, ayah haji tu kata pada saya, tak payah puasa, tak ada faedah. Ayah haji tu kena. Nanti yang kata, mu tak payah puasa lah, tak ada faedah. Yang kata gitu. Kewajipan solat lain, kewajipan puasa lain, kewajipan zakat lain. Dan sekarang ni, dia puasa, lepas satu kewajipan. Dia tak solat, nasihat. Bapa tak solat. Hak puasa jangan kosek. Mana? Kita kosek dia tu budak puasa, kita kena kat dia. Dia kata puasa tak faedah. Apa? Puasa satu kewajipan. Orang yang solat tapi tak puasa, tak ada. Solat rajin 5 waktu, puasanya tidak, tak ada. Hak timbulnya, orang puasa tapi tak solat. Sebab apa dia puasa? Dah nak makan mana? Kedai tak ada. Lagipun puasa ni mudah. Tinggal makan. Semayang ni payah. Buat. Main ni buat kan? Kena pergi ambil air semayang. Kena pergi buat semayang. Puasa tak ada buat apa. Puasa hanya tinggal makan. Lagi senang. Lagi senang. Tak payah makan, tak payah apa. Lepas tu time buka pula sedap masa lapar ni. Lagi nak puasa. Minum pun sedap, makan pun sedap. Tu banyak timbul orang puasa tapi sembahyangnya tidak. Hak tu bab tuan terima ke tuan tak terima? Sebab tiang agamanya tak ada. Tu bab qabul. Bab syarat sah puasa tak ada. Syarat sah puasanya
Ini mendirikan sembahyang tidak ada. Mana puasa dia sah, dia sudah menunaikan kewajipan puasa, tetapi kalaulah solatnya tidak ada, tiang agamanya tidak ada, maka pahala puasa nak catatnya di mana? Kemudian kita orang yang solat ni pula kena solat yang sebenar, bahawa ada tiang agama. Kalau kita solat kita solat adat, syarat rukun pun tak cukup, tak panggil solat juga. Sama macam orang tadi, nak letak pahala puasanya di mana kalau solatnya tidak ada? Hak kita, hak solat ni pula tiang agama ni. Kemudian kita nak solat tiang agama ni kena pacak molek tiang ni. Tiang ni mana apa, kena timbang air molek. Tak boleh panggil geting-geting mata gitu. Biasa tu saya ceramahnya, solat kena timbang air, dia kata. Jangan geting-geting mata gitu. Ada timbang air. Biar solat tu tegak molek. Geting-geting ni, kanan, kiri, sengit sikit. Tak jadi gitu. Jadi tiang ada geting-geting gitu. Dia kena timbang air, barulah tiang tu tegak molek. Sebab tiang. Solat tiang. Mana solat ni biar betul-betul dengan ilmu. Tiang dok tiang pun, nombor satunya tapuk. Tapuk agama. Yang kita panggil usuluddin, akidah. Kalau tiang tu comel sekalipun, kalau tapuk tak ada, nak pacak mana? Hak pertamanya usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah. Kita beli tiang selori. Lepas tu, mana tapuk? Tapuk ada lagi. Lepas tu tiang selori nak buang mana? Cerita bab tiang, cerita tapuk dulu. Usuluddin akidah. Pergi pada tiang, lepas tu pergi pada cabang-cabang. Dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan amal-amal ibadah yang lain. Tapi hak pertamanya tapuk, hak keduanya solat tiang agama. Hak tak solat tu terang-terang, hak tu kita boleh nasihat lah ke dia. Kita nak jaganya, hak solat tak tinggal. Biar solat tu dengan ilmu. Kemudian kita solat, biarlah kita ada akidah. Kena ada usuluddin terlebih dahulu. Jadi dalam kitab kita ni syarat wajib satu, syarat sah satu. Di hak Rumi ni dia ada buat lah B, C, D, E tu. Kita insyaAllah lah kalau kita 3 minggu ni sempat lah. Ya. Lepas tu ambil awal sedikit. Sebab yelah kalau bo nak baca gitu sekejap je. Kita ambil faham molek. Kalau dah silap tahun lepas baca dah ni. Ya. 2016 saya ada catat 2016. 2017 tak boleh baca dah. 2016 ada. Yelah kita ada tu Sibian ni mudah lah. Siapa time puasa kita pun masuk dalam baca bab puasa. Tak payah cari kitab lain. Dia hak mana hak wajib kita kerjakan, maka wajib fardu ain kita tahu. Sebelum ni kita tak puasa Ramadan lagi, kita pun tak ingat dah dia punya syarat, dia punya rukun. Tak apa. Tapi sampai dekat nak masuk puasa Ramadan, wajib fardu ain lah kita kena tahu. Walaupun puasa ni lebih mudah daripada solat tadi, tinggal je. Jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Sah lah puasanya. Dia tak ada rukun-rukun kauli, tak ada. Kalau solat ada rukun kauli. Kena betul rukun kauli. Puasa tak ada rukun kaulinya. Lebih mudah lah. Tapi mudah tak mudah pun, kita kena dengan ilmu lah. Jadi dalam kitab kita ni, syarat wajib dengan syarat sah. Saya sebut tadi, ada 2 syarat yang ada kedua-dua. Syarat wajib yang pertama Islam, syarat sah yang pertama Islam, syarat wajib yang ketiga aqil berakal, syarat sah yang kedua aqil berakal. Kita pergi pada Islam tu sendiri. Dia Islam syarat wajib ni, Islam dipanggil walau hukman, walaupun Islam pada hukum. Maknanya dia masih lagi duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Termasuk orang murtad waliyazabillah. Orang dah masuk Islam, dia sudah tidak ada kebebasan untuk keluar daripada Islam. Bila masuk je Islam, dia kekal selama-lamanya duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Kalau dia keluar daripada Islam, dia tetap duduk di bawah hukum sebagai orang Islam. Kita kena hukum dia sebagaimana orang Islam yang lain, walaupun dia sudah keluar daripada Islam. Agama kita tidak memaksa orang masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, sudah tidak boleh lagi keluar. Kalau dia keluar daripada Islam sekalipun, dia tetap kita hadapi dia dengan hukum seperti orang Islam.
Kalau orang bukan Islam, dia tidak duduk di bawah hukum kita. Nah, dia tidak duduk di bawah hukum kita. Tapi kalau orang ni Islam, kemudian dia jadi murtad, dia tetap duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Dia murtad, tapi kekal hukum ni seperti orang Islam. Maknanya kalau orang Islam wajib puasa, orang murtad pun wajib puasa. Tapi nak puasa, syarat sah yang pertama Islam bil fa'li, Islam hak sebenar-benar. Orang murtad tak sah nak puasa. Tapi orang murtad tu wajib nak puasa, kewajipan puasa ada atas batang tekak dia. Maknanya orang yang antara syarat wajib dengan syarat sah ni tidak berlaziman. Orang murtad wajib puasa tapi nak puasa tidak sah. Ya. Kanak-kanak yang belum baligh wajib tak puasa? Tak wajib. Kalau dia puasa sah ke tak? Sah. Tengok. Dia wajib dengan sah ni dia tidak berlaziman. Orang murtad kekal kewajipan puasa. Nak puasa, syarat sah yang pertama Islam yang sebenar-benar. Orang murtad tak sah. Kanak-kanak yang belum baligh, dia tidak ada kewajipan sebab dia belum lagi baligh. Tapi kalau dia puasa, syarat cukup, rukun cukup, sah tak puasa dia? Sah. Wajibnya tidak, puasa sah. Orang murtad, kewajipan kekal. Nak puasa tidak sah sebab syarat sah yang pertama Islam. Jadi mana orang murtad ni kalau dia kembali bertaubat, masuk Islam kembali, dia wajib kena qada puasa dan termasuk sembahyang dan termasuk zakat yang dia tidak tunaikan pada masa dia murtad. Sebab apa? Sebab kewajipan dia kekal walaupun dia sudah keluar daripada Islam. Adapun orang kafir asli, orang kafir asal, dia tidak ada kewajipan. Dia masuk Islam. Ada tak orang kafir asal masuk Islam, awak qada puasa, awak qada semua? Tidak ada. Berarti tidak duduk di bawah hukum kita. Tapi bila masuk je Islam, orang ni kekal duduk di bawah hukum Islam walaupun dia sudah keluar daripada Islam. Mana hukum Islam mana? Wajib puasa. Mana hukum Islam? Wajib semayang. Dia keluar dari Islam, hukum kewajipan dia kekal atas dia. Kekal. Mana dia kembali bertaubah, masuk Islam kembali mengucap, dia wajib kena qada. Puasa sama, semayang sama. Sebab syarat wajib yang pertama Islam di sini, Islam mereka yang duduk di bawah hukum seperti orang Islam, termasuk orang murtad. Adapun Islam syarat sah, Islam bil fa'li, Islam hak sungguhti, Islam hak sebenar-benar. Islam hak sebenar-benar ni Islam yang beriman, Islam yang ada akidah. Itu syarat sah yang pertama Islam. Islam hak sungguhti, Islam yang beriman. Islam syarat wajib asalkan orang Islam dan mereka yang duduk di bawah hukum seperti orang Islam, termasuk orang murtad. Dikekal kewajipan puasa. Tapi nak sah puasa, syarat yang pertama Islam hak sebenar-benar, yakni Islam yang beriman. Barulah sah puasa. Dan juga syarat sah yang pertama semayang, Islam. Syarat sah yang pertama haji, Islam. Islam mana? Islam yang beriman, orang Islam yang sebenar-benar, yang ada akidah. Barulah sah puasa, barulah sah semayang, barulah sah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang kita nak tekannya adalah Islam sebagai syarat sah yang pertama. Islam sebagai syarat wajib, kita tetap dah. Termasuk orang keluar dari Islam pun tetap kewajipan. Tapi yang kita nak tekannya adalah Islam sebagai syarat sah yang pertama, Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman, Islam yang ada akidah. Bukan Islam hanya pada zahir, tapi akidahnya kufur, puasanya tidak sah, semayang tidak sah, dia kena qada kembali. Jadi insya-Allah minggu depan kita sama lagi lah berkaitan dengan Islam syarat wajib dan Islam sebagai syarat sah yang pertama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.